Terima kasih kerana bersama dengan saya, Awesome Archery Malaysia. Hari ini saya nak share dengan anda satu seni dalam aktiviti mana selain kita menggunakan bow dan arrows untuk memanah, tapi ada satu lagi aktiviti yang saya kira ianya boleh dijadikan satu lagi aktiviti tambahan yang unik, iaitu aktiviti kita mencantikkan ataupun kita memperkemaskan di bahagian bow, especially di bahagian handle ataupun riser. Okay, yang ada di tangan saya ni adalah longbow Viper bow Korea. So kalau lihat di bahagian handle ni, dia grip, dia punya bahagian grip ni, bahagian handle ni, maknanya dia masih lagi open. Okay, masih lagi tak ada apa-apa alas. So boleh gunakan tanpa menggunakan apa-apa pelapik, tapi saya kira ianya sangat kosong dan saya ingin tambahkan di bahagian handle ni untuk lebih selesa dan lebih cantik adalah kita sediakan pelapik, dan pelapik ini lebih best, lebih awesome adalah kita buatnya sendiri, dan ia daripada kulit. Dan kulit ni ada macam-macam jenis kulit. So yang paling popular adalah kulit lembu, buffalo. Dan saya ingin kongsikan dengan anda tips bagaimana untuk membuat handle grip ni daripada kulit. Okay, so untuk membuat handle grip daripada kulit, apa tools yang kita perlu ada? So secara personal, saya menggunakan beberapa tools, dan sebelum saya nak perkenalkan tools, saya nak tunjukkan kepada anda yang ada di tangan saya ni adalah kulit buffalo punya leather. So solid dan diimport daripada US. Dan kesempatan ni saya nak ucapkan terima kasih kepada Sabil Archery. So Sabil Archery kerana membekalkan kepada saya kulit yang awesome ini. So saya kira jika anda ingin mendapatkan leather buffalo daripada US ni yang sangat organik, tebal, dan anda boleh dapatkannya pada Sabil Archery. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kesudian membekalkan kepada saya, dan anda boleh dapatkan di Facebook, type saja Sabil Archery, dan anda boleh kontak beliau. Okay, so ini leather. Kedua adalah nanti kita akan gunakan tools ini untuk puncture. So kita nak buat lubang. So nanti saya akan tunjukkan bagaimana ia digunakan. Tools yang kedua adalah masking tape, pisau, marker pen, dan akhir sekali adalah gunting. So itu saja alat yang perlu kita gunakan untuk membuat handle grip daripada leather, kulit yang berkualiti ini. Okey, pertama adalah mari kita lihat dulu bahagian handle. So kalau tengok handle ni bentuknya seperti ini. So bagaimana kita nak ukur ataupun nak pastikan leather yang kita nak potong di bahagian permukaan kulit sebab apa kulit ni sangatlah mahal. So kalau boleh kita tak mahu membazirkan dengan potongan yang sia-sia. So kita kena pastikan setiap leather yang dipotong tu betul-betul dioptimumkan penggunaannya, dan ia juga mengukur permukaan yang ada di bahagian handle. So saya nak pasang handle grip ni di bahagian sini, dan satu lagi saya nak letak leather ni di bahagian arrow shaft dan sedikit permukaan sini, sebab nanti arrow akan letakkan di sini. So kalau kita tak letak leather, so bila arrow tu lalu dia akan meninggalkan kesan. So kesan ni kita biarkan dengan letakkan leather so kulit tadi. So macam mana kita nak bentukkannya?
Alright, yang pertama sekali adalah kita gunakan masking tape. So masking tape ni digunakan langkah pertama. Okey, yang pertama sekali kita akan gunakan masking tape, gunting dan juga sedikit kertas. So kertas ni saya gunakan kertas yang agak tebal dan keras. So anda boleh gunakan apa-apa saja sebagai pelapik. Dan apa fungsi pelapik ni? Okey, kita lihat dulu. Pelapik ni adalah sambil tu saya gunting. So pelapik ni digunakan, kertas ni saya akan gunakan sebagai pelapik untuk bila kita nak potong, dia akan dipotong dengan menggunakan pisau. So pisau tu akan berada di atas permukaan kertas ni. So saya nak letakkan kat sini. Okey. So bila dia lekatkan, dan saya letakkan sikit tape. Okey, so lepas kita tampal kertas, sikit je kita tampal, perlu kuat sangat, sebagai untuk menahan kertas ni. So nanti kita akan buat sikit potongan Okey, seterusnya kita gunakan masking tape. So masking tape ni ada dua permukaan, satu yang tak ada gum. So yang ni ada gum kan, dia sticky. So kita guna yang non sticky ni. Saya terbalikkan. Saya terbalikkan sebab saya tak mahu ada kontak gum ni melekat pada handle. So kita terbalikkan. Okey, lebih. Dan just balut. Okey, balut dan dia duduk dekat permukaan. Okey, dia balut, just kita kemaskan lah. Sini ketat. Okey, so kita dah ada yang grip kat luar, perkemaskan, dan dia betul-betul menutupi permukaan yang rasanya nanti kita nak potong Okey, dah dapat. So dia melekat lah. Okey, biar dia melekat pada tangan kita sebab kita boleh basuh. Tapi kalau lekat bahagian bow ni, leceh sikit lah. Okey, so seterusnya adalah kita buat lakaran pada permukaan ni dan kita akan potong. Seterusnya kita gunakan pen marker. Pen marker ni adalah kita akan buat lakaran di atas permukaan masking tape. So maknanya bila kita buat lakaran, jadi kita akan nampak apa shape yang kita nak buat, dan ianya terlakar di atas permukaan masking tape ni. So saya nak buat bentuk yang unik berdasarkan surface ni Alright, so dia ada lengkung kat sini. Kita kena pasti dulu sebelum kita draw. Ada lengkung. Okey, lengkungan ni saya nak buat seperti ini. So ni ada sikit yang tak tampal ni. Just draw sikit. Sini ada sini. Lakaran ni membantulah untuk bila kita nak potong nanti, dia akan ikut bentuk ataupun shape handle ni. So, saya nak potong begini sekali, lebih sikit. Okey, dan shape belakang. Alright, yang ni saya nak bagi dia sikit bentuk dengan ke atas dan turun semula di bahagian handle, dan dia akan sempit. So kita nampak tu dia. Alright, yang bawah dia kurang sama, cuma kat sini dia
pokok sini. Sebenarnya saya nak dia berbentuk seperti ini. Ini dia punya edge, dia punya hujung dia. Okey. Saya nak bagi dia berbentuk lagi sini. So dia bulat dan oval. Okay. So dia punya alright. Yang ni saya nak bagi nampak macam ada gaya sikit lah ya, stylish sikit. Sebabnya saya nak bagi dia bentuk. Okay, alright, shape sama juga. Naik. So ini sama. Dia curving dan saya nak bagi dia naik sikit. Alright. Ini tak sama sikit. Jadi shape it. So bentuknya adalah ini naik sikit dan okay. So ini ada space. So draw kan supaya saya kena pasti ini ada arrow. Okay. Ini ruang buang. So dia macam naik Okey. Saya kira ni pun dah nampak awesome lah. Right. Habis dah draw. Cuba kita pegang. So okay. So kulitnya sampai sini. Sini. Handle sini. Dan dia pegang sini. Okay, awesome. Nah, kita gunakan pisau. So pisau yang tajam So kita tengok tadi bahagian cut yang saya pasang tadi. So ni lah kawasan yang kita nak potong. So maknanya ini sebagai pembukaan yang kita nak potong supaya nanti kita boleh buka pelapis. Okay. Jadi tak perlu tekan sampai kena surface bow. Kita just sikit saja. Sebab pembukaan ni nipis kan, masking tape ni nipis je. So kita potong sikit asalkan pembukaan tu tidak terpotong. So kita potong sikit je. Alright, nice. Okay. So bila kita dapat bukaan tu. Okay. Kita buka. So pisau punya mata ni tak sentuh bow So tu sebab tu kita lapik tadi. Dan yang lain tu just potong je lah. Potong. Dan kita buka. Kita dapat shape. Alright. Kemudian kita ambil gunting. Kita potong berdasarkan lakaran yang kita buat. Siap. Dekat. So kita dapat shape dia ni. Okay, pastikan biar dia macam ni. Sebab nanti kita akan lekat dan reshape pada kulit leather. Okay, sekarang kita ambil leather kita. So leather ni sangat banyak, tapi dia sangat mahal. Setiap inci dia sangat berharga. So kita ambil balik pelapis yang kita dah buat daripada stiker tadi. Right, so kita tampal di bahagian kulit. So kulit ni ada dua permukaan. Satu yang agak berbulu, ni bahagian yang lembut. Okay, so dia letaklah macam ni kan. Okay, so kita ambil sikit bahagian ni. Tu
contohnya saya nak ambil bahagian ni, betul-betul saya nak habiskan, timurkan bahagian ni. So ni kita tampal. So, kita tampal. Okey. Melekat. Okey, selepas selesai saja melekat, kita bentukkan dia. Tengok balik bentuk dia. Kita gunakan saya gunakan pen untuk kita lakarkan. Ini bahagian yang kita lakar ni nanti kita akan potong. Alright, so saya gunakan pen dan kita bentuk dan kita cabut. Okey, so kita dapat bentuknya di sini. Okey, so kita dah dapat bahagian yang kita nak. So kita akan potong ikut bentuk ni. Inilah bentuk yang kita design tadi. So kita ikut shape dia. So yang ni atas, ni top. So ni yang bawah. Okey. So kita dah potong dan kita dapat bentuknya seperti ini. Right. Nanti kita akan tengok macam mana bentuknya. Padan ataupun kita perlu buat adjustment Right. So kita dah dapat lah potongan secara kasar. Cuma nanti kalau ada lari dan sebagainya tu kita akan adjust. Okey, so kita ambil bowl kita. So ni upper lower. So kita dah shape tadi. So ni yang potongan bawah. Right. Secara umum bentuknya kita dah dapat lah. Okay. So very nice. Right, very nice shape. Dan kulit ni of course bila kita pasang dan ukur, dia taklah 100% terus ikut shape. So nanti kita akan buat sedikit adjustment. Okay. Dan dia ada gaps dekat sini. Itu memang norm. So bila gaps ni nanti kita akan buat proses sulaman dan kita buat adjustment. Secara umum saya dah dapat dah kulit ni, potongan kulit ni sangat awesome, sangat unik dan matching colornya. So kita akan pegang grip seperti inilah. Alright, so kita pergi pada proses seterusnya. Bahagian kita buat lubang menggunakan puncher dan modification. Okay, sekarang kita dah dapat bentuk potongan dan kemudian kita nak buat lubang holes dekat bahagian tepi supaya nanti kita boleh sulam. Dan kita menggunakan puncher puncher. So puncher ni pun penting untuk kita, of course lah, ukuran di antara jarak di antara holes tu kita kena dapatkan ukuran yang paling tepat. Okay, dan juga samalah. Okay, so bagaimana nak dapatkan lubang yang sama?
First, mudah saja. Kita gunakan masking tape. Kita tape dulu bahagian atas, kemudian kita gunakan bola. Ok, so kita dah tampal dengan masking tape di bahagian hujung ni saja. Tape macam biasa je lah untuk alas. Kemudian kita buat dulu hole, dan kita perlukan pembaris lah. Dan untuk saya punya ni, saya nak letakkan setiap lubang tu 1 cm. Gunakan puncher. So puncher ni ada banyak size hole dia. Jadi saya nak guna yang paling kecil hole dia. Dan untuk buat serentak lah kita lipat. Okay. Dia tak samalah, tapi cuma kita samakan dia punya surface dia ni. Right, samakan, lebih kurang, dan kita punch. Okay. Okay, voila. So siap hole, dan yang ni kita buka. Okay. Right, sikit kita letakkan. Right. So jarak ni nanti kita akan guna step yang seterusnya. Alright, so hole dah siap, sangat cantik, sangat awesome. Dan kita buat adjustment nanti masa kita sulam. Alright, so saya nak letakkan satu lagi pelapik di sini, last piece sebelum kita sulam. So desainnya, bentuknya adalah di sini. Okay, so ni ada pelapik. So at least masa kita buat sulaman, dia ada satu lagi layer kat sini. Ok, kita pergi pada level yang seterusnya. Ini dah peringkat yang terakhir lah, iaitu kita nak buat sulaman. Kita nak ikat leather ni di permukaan. Tapi sebelum kita ikat, saya nak tunjukkan tadi lah, yang saya kata tadi, ada lapisan yang di atas ni. So saya potong dan saya lekatkan dengan masking tape je, so supaya dia bertahan sekejap kat sini. Right. Dan bila kita nak ni sulam nanti, so dia akan berada di atas. Okay, so dia akan berada di atas. So nanti sulaman akan bersilang dan dia akan berakhir di bawah lah. Okay. Alright, so sebelum kita buat aktiviti sulaman, saya nak perkenalkan benang apa yang kita gunakan. Yang kita akan gunakan adalah artificial sinew. Saya yakin tak ramai yang mengetahui tentang artificial sinew. So sebelum saya kongsikan tentang artificial sinew, so kalau anda Google, sinew ni bermaksud urat. Dan kalau natural sinew, biasanya orang akan ambil buat ataupun cabut prosesnya sangat kompleks daripada tulang. Kebanyakan tulang haiwan lah. So urat tulang yang natural tu sangat strong, dan sudah pastilah kalau natural ni sangat mahal. Jadi hari ini teknologi berkembang dan artificial sinew dibuat, ataupun dipanggil imitation sinew. So sinew tiruan. Dan biasanya sinew imitation sinew ni ataupun artificial sinew ni nak jumpa biasanya orang yang memang deal dengan kulit, memang akan ada lah. Dan paling senang orang yang baiki kasut. So
mereka ada artificial sinew. Dan saya dapat ni juga, saya ucapkan terima kasih kerana kepada Sabil Archery kerana support dan sponsor artificial sinew, dan hari ini saya kongsikan dengan anda. Kalau anda nak dapatkan artificial sinew juga, anda boleh hubungi Sabil Archery. Okay, so artificial sinew ni dia banyak komponen yang digunakan, dan dia sangat strong, dan paling unik ataupun paling komponen yang paling penting sekali artificial sinew ni, dia ada wax. So dia rasa macam ada grease sikit, ada wax ni, glue, macam rasa macam ada grease. So dia nampak macam basah, dan dia memang perlulah sentiasa nampak wax, digunakan wax. Dan artificial sinew ni pun dia boleh pecahkan lagi. So begitu juga dengan natural sinew, dia boleh jadi halus ya. Dan kita gunakan artificial ni untuk sulaman di bahagian tali. Kena hujung dia ni kena sentiasa tirus supaya kita masukkan dalam lubang dia tu, dia lepas. Okay, so pembukaan handle tadi lah ni depan, macam tadi lah. Ni pembukaan ni di atas, lapik yang saya dah buat untuk lapik di atas. So kita just rapat-rapatkan dia. Alright, rapat-rapatkan, dan proses sulaman bersilang. Okay, so contohnya inilah. So proses sulaman macam-macam style, macam-macam gaya. Okay, dan so pastikan ianya disulam sampai habis lah, sampai ke bawah. Dan bila kita sulam tu pastikan dia ketat, buat sikit adjustment sampai habis. Okay, so saya akan habiskan sulaman sampai ke bawah, dan kita akan lihat hasilnya nanti. Alright. Okay, so hasil sulaman yang dibuat, so basically saya berjaya menyulam daripada atas sampailah ke bawah. So ianya sangat mudah dibuat oleh siapa saja, dan ia mempunyai banyak teknik, tapi saya buat yang simple je, macam ikat tali kasut lah. By the way, secara umum hasilnya sangat awesome. Dan kulit ni of course dia boleh adjust, dan hasilnya boleh divariasikan. Okay, dan time to time dia akan mengembang dan menyesuaikan. Okay, so ini adalah hasilnya. Kalau kita grip, so ianya lebih meyakinkan. Okay, seterusnya adalah di bahagian aero shelf dan sedikit di atasnya. So prosesnya adalah sama. Anda just gunakan masking tape dan buat proses yang samalah, bentukkan dan potong. Cuma di bahagian aero shaft ni boleh gunakan glue untuk tampal, dan saya kira saya akan kongsikan hasilnya sahaja nanti dalam bentuk gambar. Okey, selamat mencuba menggunakan leather yang berkualiti. Kenapa bow yang anda beli, yang anda miliki ini, saya kira berbaloi untuk menggunakan leather grip yang awesome. Okey, selamat mencuba.